Okay, hai, Assalamualaikum. Nama Cikgu Jannah. Cikgu akan mengajar biologi form 5 bab 6. Tajuk adalah variasi ataupun variation. Okay, sebelum ni kita ada belajar pasal apakah jenis variasi. Variasi terbahagi kepada dua jenis, selanjar ataupun continuous variation, ataupun yang kedua adalah tidak selanjar ataupun discontinuous variation. Apa yang menyebabkan variasi? Variasi ada dua penyebab utama, iaitu two factors. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Faktor yang kedua adalah faktor persekitaran ataupun environmental factor. Itu adalah faktor yang terbesarlah. Faktor genetik, faktor environmental. Ini kita nak kembangkan lagi daripada faktor genetik tu. Dia ada empat sebab variasi. Dia ada daripada faktor genetik ada 4 lagi cabang dia. Yang pertama disebabkan oleh pindah silang, crossing over. Yang kedua disebabkan oleh susunan rawak kromosom homolog, the independent assortment of homologous chromosome. Yang ketiga disebabkan oleh random fertilization of sperm and ovum, ataupun persenyawaan rawak daripada sperma dan juga ovum. Yang keempat adalah mutasi. Mutasi ni adalah salah satu daripada faktor genetik yang menyebabkan variasi. Mutasi ni topik dia besar sikit, sebab tu kita buat satu video khas untuk dia. Mutasi ataupun mutation. Mutasi terbahagi kepada dua. Satu mutasi dari segi kromosom, satu lagi mutasi dari segi jin. Kita tengok macam mana, apa perbezaan antara mutasi kromosom dan juga mutasi jin. Yang pertama, yang ni semua ni adalah berkaitan dengan mutasi kromosom, chromosomal mutation. Sebab yang pertama, macam mana mutasi kromosom ini berlaku? Disebabkan semasa pindah silang ataupun crossing over. Ingat balik apa itu pindah silang, crossing over? Dia adalah berlaku pada meiosis. Yang kita tukar daripada diploid kepada haploid tu kan. Berlaku pada meiosis. Berlaku specifically pada profasa 1 ataupun profis 1. Waktu pindah silang ni kita tahu kan yang dia tukar genetik material kan. Bila waktu dia tukar tu, dia akan ada cut and paste. Kita potong sikit genetik sini, kita potong sikit genetik sini, lepas tu kita tampal kan, dia bertukar genetik. Bila dia nak bertukar ni, kadang-kadang berlakunya mutasi. Itulah menyebabkan berlakunya variation. Kita tengok apa contoh-contoh mutasi kromosom sewaktu pindah silang, sewaktu crossing over. Yang pertama adalah pelenyapan, deletion. Kita lenyapkan, kita buang, maksudnya kita buang something tu. Kalau kita tengok contohnya, kalau ni adalah genetic sequence lah, gene dia. Gene A, B, C, D, E, F ni ikut dia punya susunan genetik dia. Bila berlaku crossing over, dia akan potong sini, kan. Bila nak potong kita, lepas tu kita kena tampal balik, betul tak? Kita nak cantumkan balik kromosom tu. Tapi sewaktu pencantuman semula kromosom, malangnya bahagian sini hilang, lenyap, terdelete sewaktu crossing over. Bila terdelete, dia akan jadi A, B, E, F. Berlakunya mutasi. Ini adalah pelenyapan, ada genetik yang hilang. Yang kedua, penggandaan, duplication. Kita tambah, tadi tu kita buang kan, yang ni kita tambah pula. Kita duplicate. Contohnya genetic sequence dia A, B, C, D, E, F. Kat sini kita nampak ada E, F kat sini kan. Dia duplicate, dia gandakan lagi, tambah lagi E, F kat sini. Bila dia bertambah kat bawah ni, dia menjadi mutasi. Ini adalah tambah. Tadi buang, yang ini tambah. Pelenyapan, deletion, yang ini penggandaan ataupun duplication. Yang ketiga,
penyongsangan ataupun inversion, kita songsang dengan dia. Kalau kita tengok A, B, C, D, E, F kat sini, kita terbalikkan dia 180 darjah, tukarkan dia, dia jadi A, B, D, C, E, F. So bila kita songsangkan dia, dia akan menjadi mutasi juga. Yang keempat adalah translokasi. So translokasi ni dia berlaku antara dua genetic sequence lah. So kalau kita tengok A, B, C, D kat sini terpotong, K, L, M, N kat sini terpotong. So mutasi berlaku apabila dia bertukar genetik kat sini. So bila bertukar, A, B melekat dengan M, N, dia tukar pasangan pula. So jadi A, B, M, N kat sini dia akan bercantum, kat sini bercantum jadi K, L, C, D. So ini adalah 4 jenis mutasi kromosom yang berlaku sewaktu pindah silang ataupun crossing over. Ada 4 Okey, so seterusnya tadi berlaku sewaktu pindah silang. Yang kedua adalah berlaku sewaktu disebabkan oleh kromosom gagal berpisah. Ni sama ada kromosom ataupun kromatik lah. So the chromosome fail to separate. So dia boleh berlaku dekat 2 stage. Sama ada berlaku di anafasa ataupun anaphase 1, anafasa 1, ataupun berlaku pada anafasa 2 ataupun anaphase 2. So kalau kita tengok waktu contohnya ni contohlah. So ni adalah waktu metafasa 1, dia bersusun di khatulistiwa. So waktu anafasa 1, tiba-tiba yang ini gagal untuk berpisah. So bila dia gagal berpisah, bila sel anak yang ini akan ada 3 kromosom, tapi sini cuma ada 1 kromosom. So bila selepas telofasa 2 akan terhasilnya gamet, tapi yang ini ekstra kromosom. Ni tambah 1 kromosom, ni tambah 1 kromosom berbanding yang normal. Yang ni kurang 1, yang ni pun kurang 1. So daripada sini biasanya yang contoh-contoh penyakit yang berlaku adalah Klinefelter, Down syndrome. Dan untuk yang kurang kromosom biasanya adalah contohnya Turner lah. So Turner ni contohnya dia cuma ada kromosom X saja, 1 je, lagi 1 tak ada. So kalau Klinefelter dia X, Y, terlebih pula 1. So Down syndrome ni pula biasa manusia, normal manusia dia ada 46 kromosom, tapi dia Down syndrome ni orangnya biasanya dia ada 47. Dia ada pertambahan kromosom pada kromosom nombor 21. The addition of chromosome at chromosome number 21. So ini adalah untuk anafasa 1. So cuba kita tengok kalau anafasa 2 pula. So untuk anafasa 2, contohnya tadi anafasa 1 semua berlaku elok je. Tiba pula waktu anafasa 2 gagal pula berpisah kat sini. Gagal berpisah. So sama juga hasilnya, sama juga kat sini pun akan terlebih 1, yang ini akan kekurangan 1. So ini adalah mutasi yang disebabkan kromosom yang gagal berpisah. So kedua-dua ni adalah contoh untuk mutasi kromosom, chromosomal mutation. So ni adalah untuk kromosom kan. So kita tengok pula macam mana untuk kromosom mutasi untuk genetik gene mutation, mutasi gene. Okay, so kalau kromosom tadi tu disebabkan oleh dia kromosom mutasi disebabkan oleh kromosom punya struktur. Dia punya struktur dia berbeza ataupun bilangan kromosom. Tapi untuk gene punya mutation pula, mutasi gene disebabkan oleh dia punya perubahan dari segi dia punya base bernitrogen. So seperti yang kita tahu, DNA nukleotide terbagi kepada kumpulan fosfat, and then ada gula, sugar, and then barulah ada base bernitrogen ataupun nitrogenous base. So nitrogenous base ni kita ada 4 jenis kan, C, G, T, A. Ingat C, G, T, A.
bahasa Melayu dia cytosina, guanina, tinosina dengan adenosina. So basically apa yang berlaku pada mutasi gene adalah mutasi yang berlaku pada susunan base bernitrogen ini. So contohnya lah DNA tu base bernitrogen dia, contohnya susunan yang normal adalah CGTTCG. Contohnya untuk CGT ini dipanggil kodon. Setiap 3 nitrogenous base ni, base bernitrogen, kita panggil dia kodon. So, untuk satu kodon ni dia akan memberi maklumat tentang apa amino acid yang akan dihasilkan. Contohnya CGT akan menghasilkan amino acid A, contohnya arginina, contohnya TCG mungkin valinina. So sini B, so sini mungkin akan jadi amino acid C. So ni adalah kod untuk menghasilkan apa amino acid ni lah, amino acid yang tertentu. Tapi bila berlakunya mutasi CGT, okay, ini normal biasa, TCG sama kan, normal biasa. So AAC, tiba-tiba pula daripada AAC ni berlakunya mutasi AAC menjadi ATC. ATC pula. So bila ATC ni adalah kod untuk amino acid yang berbeza. So mungkin amino acid kat sini adalah acid glutamik ke, so contohnya D, so jadi D. Daripada C sepatutnya tiba-tiba jadi D. So bila macam ni, so dia akan jadi amino acid ni, dia akan menjadi protein. So ingat, daripada amino acid akan bergabung-gabung hasilkan ikatan peptide bond. So dia akan menjadi protein. So ni sambung-sambung je lah. So ini pula akan menjadi A, B, D contohnya. Disebabkan amino acid yang berbeza, maka protein yang dihasilkan juga berbeza. So ni akan jadi contohnya protein A. Kita buat protein X lah, protein X. Ini pula akan jadi protein Y. So protein yang berbeza, tapi disebabkan biasanya protein Y ini disebabkan dia mutasi pada satu sahaja amino acid, kadang-kadang dia menjadi protein yang tidak berfungsi secara normal. So dia tidak dapat nak menghasilkan fungsi yang sepatutnya lah. Okay, so contohnya apabila berlaku mutasi-mutasi macam ni, terhasillah penyakit-penyakit. Contohnya apa? Anemia sel sabit, sickle cell anemia. So sebab itulah daripada sel darah yang sepatutnya jadi bulat, disebabkan adanya berlaku mutasi pada protein pada sel darah tu, dia akan menjadi seperti bulat sabit. So dia menjadi protein yang berbeza lah, dia disebabkan oleh mutation anemia sel sabit ataupun sickle cell anemia. So sickle ataupun anemia sel sabit. So tadi tu adalah mutasi untuk kromosom, yang ni adalah mutasi dari segi genetik, dia punya susunan base bernitrogen. Susunan base bernitrogen ni adalah dipanggil base bernitrogen ataupun nitrogenous base. Nitrogenous base. Okay, so secara kesimpulannya kita tengok balik, mutasi disebabkan oleh kromosom dan juga genetik. Ini adalah salah satu, mutasi adalah salah satu sebab daripada faktor genetik. Untuk faktor persekitaran pula, so tadi faktor genetik ada 4 kan. So untuk faktor persekitaran, kita tengok balik faktor persekitaran.
Selain daripada faktor genetik, faktor persekitaran juga boleh menyebabkan variasi. Apa itu faktor persekitaran? Contohnya pemakanan, awak punya eating style, eating habit, eating style, apa lagi, exposure to sun. So cahaya matahari, exposure to sun lah. Pendedahan terhadap cahaya matahari. Apa lagi? Iklim ataupun climate. Okey. Secara contohnya macam mana faktor persekitaran ni boleh menyebabkan variasi. Okey, kalau contohnya untuk pemakanan, kalau orang itu makan banyak karbohidrat, makan banyak burger, makan banyak pizza, so sebab itulah berat badan dia akan lagi besar, dia lagi tinggi. So badan dia akan lagi besar berbanding orang yang makan secara sihat. So tu kita dah nampak variasi dah. Orang itu badan besar, orang tu badan kecil. Cahaya matahari, kalau untuk manusia, contohnya kalau orang itu terlalu bekerja di luar, contohnya para petani, orang yang kerja tanam padi contohnya, so dia akan lebih expose, terdedah kepada cahaya matahari, so kulitnya akan jadi lagi gelap berbanding dengan orang yang kerja di office, orang yang selalu duduk di rumah. Iklim, climate, contohnya kalau orang di Afrika, so disebabkan climate dia yang sangat panas, so kulit dia biasanya akan jadi lagi gelap. So orang yang climate orang yang bersuhu 4 musim, biasanya kulitnya akan jadi lebih cerah lah. Okey, so itu adalah kalau untuk contoh cahaya matahari pun boleh kalau kita tengok untuk pokok. So kalau pokok tu dia terdedah kepada cahaya matahari, so dia akan jadi lebih tinggi. So kalau dia kurang cahaya matahari, dia terletak kat tempat yang redup, so dia akan jadi lebih rendah. So macam mana faktor persekitaran macam mana ini faktor persekitaran bergabung dengan faktor genetik. Okay, so kita tengok boleh tak sebenarnya faktor persekitaran ni bergabung dengan faktor genetik. Okay, contohnya lah untuk faktor genetik, kalau orang kembar, kalau ada sepasang kembar ni, kalau kita dua-dua orang ni, kalau kita letak pada contohnya keluarga yang mampu, keluarga yang mewah, so pemakanan dia biasanya zat dia semua cukup, minum susu cukup, makan makanan nasi semua cukup, so dia akan jadi kedua-duanya biasanya akan mempunyai tinggi yang sama, berat yang sama. Tapi macam mana kalau kembar tu kita letak seorang di rumah orang kaya dan seorang lagi rumah yang kurang mampu contohnya. So biasanya walaupun mereka kembar, mereka mempunyai genetik yang sama, tapi disebabkan faktor persekitaran ni, faktor persekitaran pun boleh mempengaruhi variasi. So dia akan menyebabkan kembar ni menjadi orang yang berbeza selepas beberapa tahun. Contohnya mungkin orang yang kembar yang duduk di keluarga yang mewah mungkin akan jadi lebih gemuk contohnya, sebab sihat, makan banyak, makan burger semua kan. Tapi kalau yang duduk di rumah yang mungkin yang keluarga yang kurang mampu, so mungkin dia kurang makanan yang berkhasiat, kurang minum susu, so dia pun mungkin badan dia jadi lagi kurus, kurang tinggi berbanding dengan orang yang kaya tu. So basically, untuk faktor persekitaran ni yang awak perlu ingat adalah dia cuma memberi kesan kepada variasi selanjar. Variasi selanjar sahaja ataupun continuous variation. So macam kita ingat balik selanjar ataupun continuous variation, contohnya berat badan, ketinggian, color kulit, so ni boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tapi kalau untuk variasi tidak selanjar ataupun variasi discontinuous variation,
So dia tidak boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. So contohnya kalau blood group dia kumpulan darah A, so dia makanlah banyak mana pun, dia expose kat sunlight macam mana pun, dia still akan, blood group dia still akan A juga, dia takkan berubah. So secara kesimpulannya itulah untuk variasi bab 6 biologi. So kita ingat variasi terdiri daripada 2, continuous selanjar, yang kedua adalah discontinuous ataupun tidak selanjar, and then variasi dipengaruhi oleh 2 faktor, faktor persekitaran dan juga faktor genetik. Salah satu poin dalam faktor genetik adalah disebabkan oleh mutasi. Okey, sekian, terima kasih.